أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Zainal Arifin Ismail dalam rancangan Talian Jiwa #Kami Dengar dan Kami Bantu. Rancangan ini adalah sebuah program hasil kerjasama antara Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Karang Kraf, Sinar Hairan dan Esok Oasis, di mana kita akan cuba mendekati dan membantu mereka yang terjejas di luar sana akibat pandemik COVID-19. InsyaAllah, program ini bersiaran secara langsung selama 1 jam setiap hari Khamis dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Esok Oasis. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya umumkan, tapi bukan sekarang. Saya akan umumkan di hujung rancangan nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami hingga ke akhir rancangan. Seperti biasa, anda yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh hubungi talian rasmi kami di nombor tertera 03-8994-1657. Baik, jangan lupa juga untuk letakkan #Talian Jiwa di semua platform media sosial anda. Kami juga sebenarnya turut berkolaborasi di Facebook rasmi iaitu Talian Jiwa Official, di mana kami kongsikan info-info yang berguna buat anda semua. Dan untuk pengetahuan, di setiap episod kita akan membaca dan mentadabur surah Ad-Duha yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar buat kita semua. Selain itu, kita juga sebenarnya berkongsi kisah-kisah Nabi yang boleh dikaitkan dengan surah Ad-Duha, khususnya sebagai panduan dalam kita melayari kehidupan yang penuh pencabar ini. Baik, insyaAllah kita akan memulakan program ini dengan mentadabur surah Ad-Duha yang telah diperdengarkan pada awal rancangan tadi, serta kita juga akan mendengar selingan kisah-kisah Nabi. Sebelum itu, seperti biasa, saya perkenalkan sahabat saya, Ustaz Fazrul Ismail. Apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Hari ini biru dan hijau nampak cantik, Biru Ustaz. hijau. Ya? Alhamdulillah. Kemas, Alhamdulillah. Silakan, Syekh. Baik, terima kasih yang diucapkan pada Haji Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendengar surah Ad-Duha sebentar tadi sebagai satu ruang untuk kita melihat kepada bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhadapan dengan cabaran. Beliau dikatakan tidak diendahkan oleh Tuhan kerana beberapa masa tidak mendapat wahyu. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membenci. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu yang dibaca, yang tuan-tuan boleh baca di dalam surah Ad-Duha. Dalam masa yang sama, ia adalah satu reflection kepada satu pengkisahan kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Dalam hidup kita ini mungkin kita berada pada satu kawasan yang selesa, kita ada ahli keluarga, ada pangkat, ada kerja dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku pada Nabi Adam bila sudah berada di syurga, tetapi bila diuji
ada masa ujian itu tidak mendatangkan, ya, tidak memberi kejayaan ataupun gagal dalam ujian. Dia sebenarnya Nabi Adam diuji, iblis diuji dan malaikat diuji. Yang lulus malaikat. Iblis tak lulus dan manusia Nabi Adam tidak lulus, Haji. Dan apakah yang berlaku bila tidak lulus itu? Maka Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke bumi, yang menyebabkan dia rasa down, dia rasa amat stres, dia rasakan bahawa hilang apa yang ada selama hari ini. Tetapi bila sudah turun itu, Nabi Adam tidak sekadar bermuram durja, tetapi terus sahaja menyatakan apa? Iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku bahawa saya tersilap, kami tersilap, iaitu Nabi Adam dan Hawa. Menyebabkan apa? Menyebabkan beliau mengaku dan bertaubat. Itu point di mana Nabi Adam bangkit. Bila mula mengaku kembali pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah pun membenci kita. Jadi bila Tuhan tidak membenci kita, kita jangan tinggalkan Tuhan, jangan benci Tuhan, kembali kepada Tuhan yang akan pasti menolong kita. Akhirnya kita akan berjaya. Surah Ad-Duha. Maknanya Ustaz, kalau tak lulus bermakna bukan tak bagus. Betul. Kemudian kena berusaha lagi. Mengaku ada kekurangan dan kemudian bangkit berusaha. Mengaku kesilapan, Ya. dan bangkit semula. Ya, betul. Masya Allah, mantap sekali. Terima kasih Syekh. Baik, kita beralih ke perkembangan terkini mengenai COVID-19. Hari ini Malaysia mencatatkan kes baharu positif COVID-19 tertinggi, iaitu sebanyak 24,599 orang. Dan setakat ini melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, sejumlah 18.7 juta individu telah pun menerima dos pertama, manakala sebanyak 13.8 juta individu telah melengkapkan dos kedua. Ini menjadikan jumlah pemberian vaksin yang dilaksanakan telah melebihi 32.6 juta dos. Dan berikut adalah pilihan berita untuk episod kali ini. Capai imuniti kelompok sebelum benar rentas negeri. Negara perlu mencapai tahap imuniti kelompok yang telah disasarkan jika kerajaan mahu mempertimbangkan kebenaran perjalanan merentas negeri, khususnya untuk aktiviti menjarah ibu bapa di kampung. Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Datuk Dr. Chong Chee Kiong berpendapat dengan tahap imunisasi berkenaan ia dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19 yang lebih melarat. Labuan beralih ke fasa 4. Negeri Sembilan masuk fasa 2. Labuan menjadi wilayah pertama yang memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan peralihan fasa PPN itu juga turut melibatkan Negeri Sembilan yang memasuki fasa 2. Pembelian vaksin perkasa strategi tingkat kesiapsiagaan hadapi cabaran COVID-19. Pembelian tambahan 6 juta vaksin COVID-19 yang diumumkan Perdana Menteri mampu meningkatkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi cabaran COVID-19 selepas ini. Pakar epidemiologi dan biostatistik Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, ancaman varian Delta yang mudah berjangkit berkemungkinan menyebabkan golongan berisiko tinggi di negara ini memerlukan suntikan dos ketiga vaksin ataupun dos penggalak. Baik, kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Dalam talian jiwa, hashtag kami dengar kami bantu untuk mendengar panggilan yang pertama. Jangan ke mana-mana. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Hidup ini perlu ada visi dan misi supaya ia menjadi motivasi untuk terus melangkah walaupun diuji dan ditekan dari segenap segi. Ujian yang terjadi bukan untuk melemahkan diri, tetapi sebenarnya ia menzahirkan potensi yang selama ini tersembunyi. Teruskan gali potensi diri untuk mencapai misi dan tujuan di dunia dan akhirat yang kekal abadi.
Baik, bertemu kembali dalam rancangan Talian Jiwa #Kami Dengar Kami Bantu. Anda masih bersama saya Zainal Arifin Ismail dan Ustaz Fazrul Ismail. Baik, demikianlah tadi intisari surah Ad-Duha ayat yang keempat. Insya-Allah dalam segmen ini kita akan cuba mendekati mereka yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan sama-sama kita mencari solusi bagi masalah yang dinyatakan. Jadi, kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik ini, hubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Baik, kita sudah pun ada pemanggil yang pertama. Assalamualaikum, Puan Nabilah Saleh. Apa khabar, Puan? Waalaikumsalam. Okey, boleh Puan ceritakan Puan dari mana dan apa masalah Puan ya? Terima kasih Kang Zainal. Saya Nabila, Puan Nabila. Masalah saya buat masa sekarang sejak Januari yang lalu, apabila suami diserang stroke secara tiba-tibalah. Stroke yang kini sudah masuk ke bulan ke-7. Dan dia pun kini dimasukkan di hospital untuk pemantauan sebab baru sahaja terkena maybe another mini stroke atau sawan lah. Diagnosnya begitu. Setakat ini, yes. Itulah masalah saya sekarang. Puan tinggal di mana Puan? Saya tinggal di Kuala Lumpur, betul-betul di City Centre, di Jalan Kuching. Jalan Kuching. Baik, maknanya suami Puan diserang stroke di tengah-tengah pandemik COVID-19. Yes, saya. Baik. Apakah ia memberi kesan daripada segi pendapatan ataupun emosi? Bagaimana? Jujurnya sangat-sangat memberi kesan lah. Sebab sebagai seseorang yang sangat aktif, masih muda, di tengah orang kata pertengahan umur yang mencari kestabilan dalam hidup, kami tinggal berlima dengan 3 orang anak. Kami diuji begini. Yang sesuatu yang tak dijangka pun. Yalah, usia muda kan. Dan dalam situasi pandemik di mana banyak sangat keterbatasan lah untuk saya bantu dia untuk anak-anak memahami situasi sekarang. Tak boleh orang kata release tension ataupun mendekati abahnya di waktu pandemik yang di hospital dan di rumah pun banyak lagi orang kata pemahaman yang saya nak cuba beritahu pada anak-anak tu pada saya sangat-sangat mencabar, tetapi alhamdulillah boleh dikawal lah pada waktu sekarang. Baik, betul tu Puan. Sebagai seorang yang mempunyai ahli keluarga yang telah pun diserang stroke, saya sangat faham sangatlah apa yang Puan sebut tu dari segi soal emosi dan sebagainya yang nanti kita akan kongsikan lah. Jadi sebenarnya rawatan suami itu berapa Puan? Dari sejak dia jatuh sehingga sekarang, saya sangat-sangat orang kata mendengarlah apa yang doktor dan pakar terapi beritahu, di mana 6 bulan pertama tu orang kata it's the best time untuk betul-betul bagi dia full semangat kan, full gear untuk pulih. Saya boleh katakan kita berhabislah juga. So saya sangat-sangat pegang pada keupayaan dia yang masih muda tu dan tengok anak-anak nak bangun dan nak sihat balik. Jadi kita cuba hantar ke terapi swasta dan bayangkan setiap 2 minggu dalam 1,500 saya akan keluarkan duit untuk bayar. Itu di pusat rawatan swasta ataupun bagaimana tu? Pusat rawatan swasta lah. Swasta. Lupa nak tanya, umur suami berapa Puan? 36 tahun ni. Masih muda lagi, 36 tahun. Ya, saya. Mana kita dapat bayangkanlah dalam keadaan cergas dan mungkin masih menikmati keseronokan berkeluarga dalam kan, jadi anak pun sedang membesar. Jadi bila saya mendengar tadi itu, maknanya antara masalahnya besar ialah masalah emosi jugalah untuk menerima hakikat itu dan bagaimana nak
nak menyesuaikan diri. Tapi kalau ikut pengalaman beberapa orang lah, sekadar berkongsi lah Ustaz, dan pengalaman saya sendiri, maknanya puan jangan hilang ni lah, jangan hilang semangat kerana apa? Bukan semua pesakit strok tu dia akan kekal macam tu. Betul. Ada pesakit strok ni yang dulunya duduk di atas kerusi kemudian boleh berjalan dan boleh bawa kereta. Jangan terkejut. Jadi puan, saya punya nasihat, bukan nasihat, saya punya perkongsian sendiri secara peribadi, puan teruskan dengan usaha itu. Ustaz Ya. dengan seperti yang disebut dalam surah Ad-Duha pun apa tadi, harapannya itu jangan kita cuba lagi. Dan apa yang disampaikan tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, usaha puan tadi itu sebenarnya adalah petanda sedikit lagi kerana Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan apatah lagi puan, saya yakin banyak berdoa bila berlaku peristiwa ini. Macam mana puan respon sejak Januari bila berhadapan dengan perkara ini dalam kegawatan yang ada, kalau boleh saya tahu? Of course lah, bila kita ada emosi yang sangat berat tu, saya fikir duit kita boleh cari lagi dan usahakan. Cuma bila bercakap tentang emosi ni, saya paling tak suka anak-anak tengok saya dalam keadaan macam ni. Begitulah. Jadi berdepan dengan situasi yang macam ni pada saya lebih sukar daripada macam saya cakap, duit boleh dicari, tapi bila kalau kata anak tu pun sendiri emosi terganggu, anak tu sendiri macam lost, tak tahu nak cerita kat siapa, nak mencari siapa. Tapi puan bekerja sekarang ni lah ya? Bekerja ya? Ada pendapatan lah? Ada pendapatan. Ada pendapatan lah? Maknanya pendapatan bulanan tu memang tetap lah ya? Untuk saya tetap, tapi malangnya bagi suami dah terminate lah kerjaannya. Baik. Dari segi emosi pun dah sebutkan tadi, tapi dari segi permohonan bantuan, contohnya ada perlu melakukan fizio kan, fizioterapi kan? Jadi itu betul, juga memerlukan ongkos yang perlu dikeluarkan. Tadi tu yang 1,500 setiap 2 minggu kan. Ya. Makanan pun makanan yang khas kan, kalau tak silap saya. Makanan yang khas memang di rumah sajalah. Alhamdulillah, berikutan mungkin kesakitan yang ada, berat badan tu turun, orang kata kawalan darah tinggi pun baik. InsyaAllah dari segi itu, insyaAllah dia okey. Dan dia pun dalam keadaan pandemik, saya rasa terapi itulah yang membuatkan dia sedikit seronok untuk berada di luar. Lihat pesakit lain buat juga terapi bersama-sama dengan dia. Tapi itulah because of the amount tu yang, bayangkanlah 2 minggu, dah 7 bulan tu sekarang, saya pun dah kekurangan lah dana untuk membantu dia. Tapi saya keep cakap dengan dia, tak apalah, we try to get and find the money. Cuma nak minta dia sabar sekejap. Kalau ada duit, insyaAllah memang saya hantar. Saya tak berkira pun. Jadi bentuk bantuan apa yang puan perlukan kalau ditanyalah sekarang ni? Yang boleh meringankan beban dan sebagainya? Macam yang pernah saya beritahulah kepada kaki tangan Astro kan. Bagi seorang lelaki untuk dia bangun balik tu, dari perspektif dia nak lihat saya, lihat anak-anak saya tahu dia rasa macam loser sangat, macam tak dapat bantu apa-apa. Tapi saya kata tak apa, boleh cepat baik. Dia memikirkan dari segi aspek aku kena cepat baik. Tapi dia tengok keadaan macam nampaknya aku nak baik. Jadi saya kesian kat situ. Saya faham, keep saying him, boleh bukan tak boleh, cuma memang makan masa. Dan disebabkan masa tu, bila kata tak dapat nak hantar dia ke terapi tu, saya memang rasa sangat ralat. Kalau kata bantuan, kadang-kadang saya cakap, insyaAllah kalau makan pun, kita makan apa yang ada je pun okey, tak ada masalah. Cuma dari segi terapi tu terlalu mahal untuk saya. Dan kalau boleh, rawatan, urutan, untuk some connection lah untuk anggota badannya beransur baik dari semasa ke semasa kan, sebab itu pun juga satu kos yang tinggi. So, apa pun yang membantu kepada kelangsungan fizikal dan emosi dia untuk pulih. Betul. Saya tak kisah 2-3 tahun pun okey, saya dah memang bersedia kat atas tu. Cuma nak bagi dia nampak jalan tu yang semangat tu betul tu, semangat tu yang kita perlu ada sebagai pasangan lah, saya rasa lah ya. Pasangan tu sebab dianya akan memberi semangat pada pasangan kita. InsyaAllah, terima kasihlah Puan di atas perkongsian itu. Kita akan cuba membantu di sini bersama dengan tim So Fitness. Tapi
Maknanya Ustaz, maknanya segalanya yang kita dengar ni kebanyakannya adalah tentang soal masalah duit. Tapi kali ini kita akan dengar masalahnya adalah dari segi masalah emosi. Dan bagaimana nak berhadapan dengan cara hidup baru. Ini pun perlu juga sebenarnya dalam suasana pandemik ini Ustaz kan. Apakah ada jalannya di situ? Ada jalannya ya. Mungkin kita akan kongsikan selepas rehat nanti tentang bagaimana sokongan emosi ini dapat juga disiapkan oleh pasukan talian jiwa dan juga Soul Fitness yang mungkin saya akan berkongsi lebih lagi selepas ini insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz ya. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kembali dalam talian jiwa #kami dengar kami bantu. Jangan ke mana-mana. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Sabar adalah kapasiti untuk bertoleransi terhadap kelewatan menunggu datangnya pertolongan. Sabar juga adalah kepercayaan bahawa Allah tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita terus-menerus dalam keadaan buntu yang berpanjangan. Suatu hari nanti akan datang pertolongan Tuhan. Terima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama kami dalam talian jiwa. #kami dengar kami bantu. Saya Zainal Arifin masih ditemani oleh Ustaz Fazrul Ismail. Demikian intisari surah Ad-Duha ayat ke-5. Jadi kepada sesiapa yang ingin berkongsi kisah, cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID ini, bolehlah hubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Untuk segmen seterusnya ini, kita akan menerima satu pemanggil. Beliau ialah Puan Faizah Husin. Assalamualaikum Puan Faizah. Waalaikumsalam Tuan. Apa khabar Puan pada petang ini? Alhamdulillah baik, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah masih boleh lagi suaranya ceria ya walaupun katanya bermasalah. Baik. InsyaAllah. Silakan Puan, apakah masalah yang Puan hadapi? Boleh ceritakan? Okey, baik. Nama saya Puan Faizah binti Husin, usia 47 tahun. Saya telah diberhentikan kerja. Sebelum ni saya bekerja di sebuah syarikat insurans. Jadi saya telah diberhentikan kerja pada Januari baru ni. Selepas saya diberhentikan kerja, saya buatlah kerja jual secara kecil-kecilan. Saya jual pau di tepi jalan. Tapi agak mencabar jugalah jual pau ni kan, sebab masa kita buang macam tu. Jadi saya dengan anak saya je. Jadi anak saya pula tu belajar online. Jadi saya tak nak mengganggu anak saya punya masa. Jadi kadang-kadang kesian juga tengok orang terpaksa bantu saya kan. Jadi saya ambil inisiatif, saya tak jual lagi dah pau kat tepi jalan tu lagi dah. Jadi saya buat, saya jadi ejen untuk makanan frozen sekarang ni. Jadi sekarang ni frozen tu dia macam terhad je lah sebab orang ramai tak kenal lagi bentuk makanan frozen yang saya jual tu kan. Jadi Kenapa tak sambung dengan pau tadi tu? Bukan. Masalahnya saya kadang-kadang bila anak saya kelas online, saya tak kasihlah dia datang tolong saya. Bila dia hanya datang buka payung, lepas tu dia tinggal, saya suruh dia balik. Di Kajang di mana? Di sebelah mana tu? Di Seksyen 8 Puan. Di Seksyen 8. Di Kajang ni. Bangi. Kat Bangi. Oh, maknanya adalah pelanggan yang beli sekarang ni. Ada pelanggan yang beli. Ada, tapi masalahnya kadang-kadang saya nak pergi solat Zuhur. Pembantu tak ada. Pembantu tak ada. Jadi saya terpaksa lah duduk kadang-kadang tu nak tinggal pun tak boleh. Nak pergi solat tu payah sikit kan. Baik, Puan ada bagi tahu tadi, Puan bekerja sebelum ni. Bekerja sebagai apa sebelum ni? Saya bekerja di insurans, di sebuah syarikat insurans, eksekutif insurans nak bahagian finance. Gaji berapa tu? Gaji dalam 5,000 lebih lah. Oh, gaji agak tinggi juga. Tapi lepas diberhentikan, 5,000 lebih? Ya, sebab saya kerja pun dah lama dah Tuan. Berapa lama? Dah 25 tahun. Memang sesuai lah tu. Okey. Nanti saya Jadi, akan tanya lagi cerita dulu. Lepas tu, berniaga frozen tadi tu? Lepas tu saya ambil inisiatif. Saya kata saya tak nak lah meniaga kat tepi, meniaga jual pau lagi sebab payah kan untuk saya nak pergi solat, apa payah semua.
Jadi saya jadi ejen untuk satu produk ni, Risoles. Jadi saya jual benda tu lah sekarang ni. Oh, dia sejenis produk frozen lah. Dia macam-macam, dia makanan lah ya? Ya tuan, makanan. Dia sejenis makanan. Tapi produk ni macam orang tak berapa kenal lagi lah. Sebab orang dengan nama tu macam orang pelik jugalah kan. Apa tu Risoles. Oh, baik. Jadi daripada pendapatan jual frozen tu berapa? Tak tentu tuan. Sebab saya kan dapat pun tak banyak. Saya dapat pun biasa. Sebab saya ejen kan. Ya. Saya dapat satu pack tu dalam berapa ringgit je. Dalam RM3 je keuntungan. Okey, saya nak tanya macam ni. Berapakah yang kurang? Shortage ni berapa? Kurangan pendapatan tu berapa untuk menampung kehidupan yang sebelum ini? Banyak tu sebab saya harapkan suami je lah kerja sekarang ni kan. Jadi terpaksalah nak bayar bil rumah, bil kereta semua. Jadi saya sekarang ni itulah saya kena besarkan lagi lah pasaran jual produk Risoles saya ni. Pasangan puan, suami? Bekerja. Okey. Bekerja. Masih lagi bekerja lah. Tapi itulah saya rasa saya kena sama juga, eksekutif juga. Okey. Tapi masih lagi bekerja lah ya? Ya, dia masih bekerja lagi. Cuma saya sekarang ni saya kata kalau boleh saya tak nak menyusahkan dia sebab saya pun masih mempunyai ibu kan. Ibu tak sakit kan, duduk dengan saya. Jadi saya punya cadangan saya nak besarkan lagi lah pasaran makanan saya ni, produk yang saya jual sekarang ni. Ya. Bermakna puan bercita-cita dalam keadaan sini, cabarannya memang ada cabaran, tapi Ya, betul. ingin bangkit dan perlukan bantuan untuk memperbesarkan perniagaan makanan frozen tadi. Ya, sebab saya sebelum ni saya tak tahu langsung, macam zero knowledge pasal saya ni memasarkan produk, macam mana cara dia semua tu kan. Memang jelas zero knowledge kan pasal benda-benda ni. Tiba-tiba saya terjerumus dalam bidang ni. Jadi saya perlu ada teknik macam mana saya nak jual benda ni. Betul. Sebab kadang-kadang kita kena tahu pasal teknik penjualan di media sosial ni. Puan ada akaun Instagram ke? Ada juga tuan. Saya ada juga post dalam FB, dalam IG saya kan. Tapi itulah yang mana berminat tu ada jugalah yang order dengan saya kan. Tapi masalahnya sekarang yang saya di kawasan Kajang. Kebanyakan kawan-kawan saya tu duduk area KL, area macam Gombak semua tu. Jadi saya nak pergi ke sana tu dalam keadaan PKP hari tu susahlah juga kan. Mungkin kat situ kita boleh tanya kepada puan sebenarnya dengan bersama dengan talian jiwa ini, apakah harapan yang puan harapkan bagi meringankan ataupun boleh mengembangkan apa yang puan hasratkan setakat ini? Silakan. Ya, saya ingin belajar teknik macam mana memasarkan produk ni, masuk kelas-kelas ke bengkel ke, macam tu je saya nak. Sebab saya memang tak ada zero knowledge pasal bisnes semua ni kan. Jadi saya nak tahu teknik ke, cara-cara macam mana saya nak memasarkan walaupun bukan produk saya. Tapi saya nak juga kembangkan sebab kita nak support sama-sama Bumi Putra kan. Jadi maksudnya frozen food tadi bukan yang pau awal tadi ya. Ini maksudnya yang puan ambil daripada yang nombor 2 punya tu. Setelah saya tak jual pau lagi dah. Okey. Yang pau awal tadi tu buat sendiri ke ataupun macam mana? Tak. Sama juga tuan. Saya ambil dekat orang juga. Okey, baik. Jadi menariklah itu sebenarnya ya. Banyak perkara yang boleh kita ucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Pak Izzah. Sebenarnya memang ada di luar di sini waktu ini sekarang memang ada kelas-kelas yang ditawarkan tentang pemasaran digital ni. Puan nak boleh belajar tentang cara macam mana penjenamaan dan bagaimana nak meletakkan iklan tu dalam akaun-akaun Telegram, Facebook dan sebagainya. Kan ada. Cuma kena hati-hatilah. Kena dibimbing dan cari orang yang betul. Sebab sekarang ni ramai yang sekadar untuk melepaskan batok di tangga kan. Dan sebenarnya Haji bercakap tentang perkara ni, saya ada je terlibat dengan maksudnya di talian jiwa di Soul Fitness Clinic ini ada rakan-rakan yang memang pun menawarkan bantuan. Selain daripada itu mungkin kita boleh berbincang nanti dengan Puan Faizah macam mana kita nak dapatkan captured market kan, pasal ada rakan-rakan kita yang lebih bersedia untuk membeli beberapa unit untuk
membantu rakan-rakan. Dan bagi tuan-tuan yang menonton hari ini, ya, boleh saja berhubung dengan talian jiwa, ataupun nanti Puan Faizah, tim talian jiwa akan berhubung untuk latihan. Dan juga kita rancang macam mana nak dapatkan captured market agar perkara ini kita boleh ke hadapan, insya-Allah. Kita insya-Allah akan berhubung, ya, insya-Allah. Ya, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Faizah, insya-Allah kita akan carikan solusi. Jadi itulah dia Ustaz, ya. Ya. Maknanya zaman sekarang ni masalah yang dihadapi oleh Puan Faizah ni sebenarnya ramai lagi orang di sana yang seakan-akan masalah ini. Betul. Mereka ingin belajar tapi tak tahu bagaimana. Ya, ataupun kadang-kadang mungkin nak belajar ada yuran yang tinggi, jadi modal nak belajar pun tak ada. Betul. Cuma bila dalam talian jiwa ini kita dapat juga mengumpulkan jurulatih, trainer yang boleh membantu dengan kos yang rendah ataupun hampir sifar. Kita harapkan Puan Faizah dan rakan-rakan lain yang mengikuti program ini, kalau ada yang seakan-akan, boleh kita berhubung dan kita berborak macam mana nak meneruskan, insya-Allah. Betul Ustaz, maknanya kita dapat membantu Puan Faizah meneraikan kebuntuannya sekaligus mengembalikan semangatnya untuk meneruskan kehidupan ini. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada pesan tokoh. Kita tunggu siapakah tokoh yang dimaksudkan. Teruskan bersama Talian Jiwa, #kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Talian Jiwa #kami dengar kami bantu. Kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, hubungi talian rasmi kami di nombor 03-8994-1657. Baik, kita akan cuba mencari solusi terbaik bagi kedua-dua orang pemanggil tadi. Dalam segmen tokoh pada petang ini, kita ada seorang tetamu istimewa. Mana tahu kita boleh dapatkan kata-kata hikmah daripada beliau. Beliau adalah, saya perkenalkan, Datuk Nik Hashyuddin, pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif Bank Islam. Apa khabar Datuk pada petang ini? Ceria, ya? Alhamdulillah. Tuan Haji Zainal macam mana, baik? Alhamdulillah, sama-sama. Datuk, kalau Datuk ikuti tadi, nak tanya sedikitlah pendapat Datuk tentang pemanggil pertama tadi. Keluarga muda, suami dia masih muda, 36 tahun, ada anak beberapa orang, isteri pun masih muda, tetapi suami diserang penyakit stroke dan famili ini menghadapi masalah, bukan masalah duit sangat. Seolah-olah masalah yang dihadapi adalah masalah emosi. Boleh Datuk bagikan pandangan Datuk? Nasihat. Okay, yang pertamanya saya bersempatilah dengan cabaran yang dihadapi oleh Puan. Tapi kita kena sedarlah sebagai manusia, memang Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita dalam pelbagai cara. Kadang-kadang orang yang senang tu pun sebenarnya diuji juga, ya. Dan biasanya lah bila ada berlaku perkara-perkara seumpama ini, yang penting ialah tempoh untuk kita menyesuaikan dengan cabaran yang ada. Mungkin kalau selama ini suamilah yang berperanan sebagai ketua keluarga, tapi sekarang dalam suasana ini mungkin Puan terpaksa mengambil tugasan itu. Mungkin pada peringkat awalnya mencabar, tapi kalau kita tengok dalam banyak kes-kes yang lain, alhamdulillah isteri juga mampu untuk memegang tanggungjawab tu. Jadi mungkin kalau ada keluarga terdekat yang memberi sokongan. Jadi ini penting dalam untuk menghadapi cabaran inilah, dan saya rasa ini bukan cabaran yang ringan, tapi kita sama-sama doakanlah supaya Puan dapat tabah dan dapat menyesuaikan diri dan memainkan peranan yang seharusnya dalam untuk memastikan keluarga dapat berjalan seperti biasa. Datuk sebagai seorang tokoh dalam bidang keuangan, ada pengalaman menguruskan syarikat-syarikat sebelum ini. Mungkin Datuk boleh memberi nasihat. Kalau tadi pemanggil yang kedua Puan Faizah tadi, ya. Puan Faizah ini dia bergaji 5,000 sebelum ini, diberhentikan kerja, kemudian sekarang menjual frozen food. Jadi sebagai seorang peniaga yang tercari-cari rentak, dalam masa yang sama bercakap tentang institusi keuangan yang ada di Malaysia sekarang ini. Macam mana peniaga yang ingin bangkit dan juga institusi keuangan boleh membantu agar dapat bangkit bersama, terutama dalam zaman pandemik ini? Silakan Datuk.
Okey, mungkin dalam kes Puan Faizah ni, okeylah, alhamdulillah yang pertama dia cubalah untuk cari pendapatan dengan buka perniagaan. Tapi kita kena maklumlah, membuka perniagaan ni bukannya senang ya. Cuma apa yang mungkin Puan Faizah boleh pertimbangkan juga ialah ilmu dan pengalaman serta kemahiran yang ada tu. Mungkin sekarang ni sebab banyak lagi syarikat-syarikat lain yang baru tumbuh, mungkin mereka perlu untuk memperteguhkan dari segi keuangan. Jadi mungkin Puan Faizah boleh menawarkan pekerjaan, bukan sebagai pekerja tapi mungkin sebagai perunding, memberi nasihat, dan ini mungkin boleh membuka peluang rezeki jugalah. Jadi kita kena lebih kreatif dalam menggunakan ilmu dan kemahiran yang Allah kurniakan kepada kita, dan jadi mungkin itu salah satu cara yang boleh dipertimbangkan. Jadi bukan saja Puan boleh dapat mengamalkan ilmu dan kemahiran yang ada, tapi dapat membantu perniagaan lain supaya lebih berjaya juga. Jadi ini satu cadangan dari saya lah. Ya. Kemahiran tu. Ya. Kalau diambil dari segi sudut pandang ekonomi negara lah Datuk ya, pada pendapat Datuk lah, apa antara sektor yang masa ni boleh dikembangkan? Contohnya dalam kita nak meningkatkan kestabilan ekonomi lah, terutama pendapatan rakyat biasa lah, macam mana? Apa dia? Kita ingat ya, yang bila berlaku COVID ni ada dua cabaran lah ya. Satu cabaran dari segi kesihatan untuk memastikan rakyat tidak terdedah ataupun terjangkit oleh virus ni. Jadi langkah-langkah yang diambil seperti menutup sektor ekonomi, suruh kita semua duduk di rumah dahulu. Jadi ini menyebabkan banyak perniagaan ataupun yang tidak dapat beroperasi. Jadi niaga ni bila tak dapat beroperasi, tak ada pendapatan. Jadi banyak isu lain lah, ada yang pekerja terpaksa berhenti ataupun syarikat tidak dapat untuk meneruskan lagi. Cuma kalau kita tengok di kebelakangan ini, alhamdulillah dengan usaha kerajaan, kalau kita tengok kadar vaksinasi telah naik ya. Kalau kita tengok dari segi purata, seluruh negara dah lebih 40% rakyat telah mendapat 2 dos, dan kalau kita tengok dari segi orang dewasa pun peratusannya lebih tinggi. Jadi walaupun kita ada 4 fasa dalam plan pemulihan negara, tapi dalam fasa pertama pun sudah banyak ruang ekonomi dibuka oleh kerajaan, sebab ini penting untuk menggiatkan lagi kadar ekonomi kita, supaya inilah yang mana bila perniagaan tu buka balik, dia boleh ambil pekerja balik. Jadi walaupun masih ada lagi lah, terutama di sektor perkilangan mungkin masih ada halangan, cuma kita kena doa supaya kadar vaksinasi meningkat, dan ini membolehkan perniagaan dibuka secara berperingkat, dan ini akan menggiatkan lagi ekonomi. Jadi dapatlah orang-orang yang bekerja tu diambil balik dan seumpamanya. Jadi ini penting untuk memastikan ekonomi kita dapat terus berjalan, kerana ramai orang yang bergantung kepada aktiviti ekonomi ini. Baik. Akhir kata, barangkali apakah ada pesan-pesan atau kata-kata semangat yang boleh diberikan oleh Datuk? Apatah lagi Datuk hari ini pakai baju batik ceria kan, nanti kata-kata semangat tu boleh memberi semangat pada penonton. Silakan Datuk. Okeylah, kita terutamanya orang Islam lah ya, kita yakin bahawa kita akan sentiasa dicabar dan sentiasa dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cubaan ini datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang mungkin dalam keadaan sekarang seperti kes yang kita dengar hari ini, suami sakit, isteri terpaksa ambil peranan yang lebih besar, ada pekerjaan terpaksa diberhentikan. Jadi ini semua cabaran, dan kita kena ingat ya, orang yang mungkin kita nampak senang dapat pangkat misalnya, mereka juga dicabar, dan kadang-kadang cabaran mereka lebih susah, sebab bila ada kuasa misalnya, kita boleh guna untuk macam-macam. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, kita ada tanggungjawab untuk berusaha lah. Jadi usaha ni mungkin secara bersendirian ataupun kita kena juga minta bantuan, dan saya rasa sekarang ni banyak institusi dan agensi yang memang berperanan untuk membantu rakyat Malaysia yang menghadapi cabaran. Dan yang ketiganya, kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa yang berlaku ni semuanya
sudah ditakdirkan, kita tak tahu apa pengakhirannya. InsyaAllah kita minta supaya pengakhiran yang baik. Cuma kita kena berdoa dan berusaha. Saya rasa dari pengalaman saya sendirilah, kan pernah juga dulu kan masa mula-mula tu kadang-kadang nak cari pendapatan, nak bantu keluarga. Sebab bila saya balik dari luar negara, saya dah ada anak kan. Jadi kadang-kadang masa tu kerja pun tak ada. Tahun akhir 80-an pun ekonomi mencabar juga. Jadi usaha tu kena ada, tak boleh kita putus harap, tapi kita kena doa, insya-Allah Allah akan buka jalan untuk membantu kita. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Datuk. Maaf gurau-gurau Datuk Terima kasih itu tadi. Datuk Nik Ashuddin. Terima kasih atas perkongsian dan kesudian bersama dengan kita pada hari ini. Kita berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami dalam Talian Jiwa #Kami Dengar dan Kami Bantu. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Talian Jiwa #Kami Dengar dan Kami Bantu. Anda masih ditemani saya Zainal Arifin dan sahabat saya Ustaz Fazrul Ismail. Kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita yang dihadapi sepanjang pandemik ini, sila hubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Dalam program ini, kami cuba untuk membantu mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19 tanpa mengira status keluarga melalui beberapa alternatif bantuan. Misalnya dari segi kewangan, makanan dan juga tak kurang pentingnya ialah sokongan emosi. Dan sukacita dimaklumkan, sehingga semalam, kes sembuh di Malaysia telah melebihi angka 1.3 juta orang. InsyaAllah. Ya. Jadi itu satu berita yang amat baik ya, yang kita doakan. Terus lagi kita berdoa rakyat Malaysia, negara ini dipelihara ya, terus peningkatan kesihatan dari hari ke hari dengan izinnya, dan insya-Allah kita yakin ya Haji bahawa bersama dengan tuan-tuan kita dapat menghadapi dan kembali semula seperti biasa selepas ini insya-Allah. InsyaAllah pada semua penonton, inisiatif kami ini sebenarnya adalah ingin mencari bantuan atau ingin membantu kami. Anda boleh juga hubungi kami dari pelbagai aspek. Jika anda punya sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus layari platform rasmi Soul Fitness di Facebook, Twitter, Instagram dan Telegram. InsyaAllah dengan izin Tuhan kami dengar dan kami bantu. Di samping itu, agensi-agensi kerajaan juga ada mewujudkan pelbagai talian bantuan khusus. Misalnya kepada sesiapa yang memerlukan, antaranya talian kasih 15999 yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, sebelum kita melabuhkan tirai, ini saya nak beritahu, seperti saya sebut di awal rancangan tadi, kami nak umumkan bahawa sebenarnya episod ini adalah episod yang terakhir. Kita bersiaran selama 7 minggu, Ustaz ya? Ya. Kejap saja, dah pun habis. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Yang penting, beri sokongan kepada Soul Fitness ini. Ya. Tuan Fazrul boleh kongsikan kepada kita semua info-info menarik tentang Soul Fitness. Silakan. Baik, saya mengambil kesempatan ya untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang Soul Fitness. Walaupun kita berada di minggu akhir Haji ya, tapi tetap di Soul Fitness kita akan bekerjasama nak melaksanakan pelbagai bantuan tunai, crowdfunding, sokongan emosi, sahabat curhat. Jadi saya nak kongsi sikit tentang sahabat curhat. Sila. Ini curhat ni curahan hati sebenarnya ya, curahan hati. Jadi ini adalah rakan-rakan yang sudi mendengar, sudi membantu, kerana penting sangat ketika kita duduk di rumah ni, kadang-kadang kita jiwa terasing dan kadang-kadang gelisah, yang memerlukan kepada sahabat yang boleh mendengar dan juga mungkin boleh memberi sedikit sokongan emosi lah Tuan Haji ya. Jadi bagi tuan-tuan, jangan lupa untuk dapatkan nombor sebentar tadi, dapat juga di Facebook juga, sahabat curhat, itu yang pertama. Dan juga di seluruh Malaysia kita ada rumah ngaji. Rumah ngaji ini juga adalah jaringan kolaborasi
untuk kita sama-sama memberi sokongan emosi dan juga spiritual. Ya, kalau ada yang nak belajar mengaji contohnya, kalau katakan suami puan Faizah sebentar tadi, ya, kalau perlu kuatkan semangat selain daripada fisiologi tadi, ya, apa fisioterapi juga boleh kuatkan semangat dengan mempelajari Quran. Kalau perlu bantuan boleh berhubung dengan rumah ngaji wakil-wakil seluruh Malaysia, ya. Dan dalam masa yang sama kita ada satu lagi inisiatif jaringan kolaborasi dengan pihak-pihak yang kita cakap tadi. Kalau contohnya ada yang berniaga perlukan bantuan latihan ataupun perlukan captured market, ya, mereka yang sudi mengambil produk yang ada, ya, jadi kita cuba cantumkan. Ini juga adalah perkara yang terus kita ingin laksanakan, Tuan Haji, ya, kerana walaupun ini yang terakhir talian jiwa, tetapi jiwa kita terus lagi ingin membantu untuk dibantu, kerana kita yakin kita perlu bersama membantu ataupun berhadapan dengan COVID-19, dan kalau ia pun sudah selesai, jiwa kita masih lagi tertaut antara satu sama lain. Alhamdulillah. Kalau kursus-kursus macam digital marketing sebab tu, pemasaran digital semua ada? Ada. Boleh? Kita ada membuat jaringan dengan trainer dan juga organisasi. Ada satu organisasi ini perpustakaan di seluruh Selangor. Mereka ada perancangan program-program begini. Jadi kalau perlu bantuan nanti, maklumat-maklumat ini akan disalurkan nanti, insya-Allah. Baik, cukup padat penjelasan daripada Ustaz Fazrul Ismail. Baik, kita nampaknya sudah pun tiba ke penghujung rancangan. Terima kasih Ustaz Fazrul Ismail selama 7 minggu bersama dengan saya untuk mendengar curahan hati, masalah daripada penonton, kemudian kita cari solusi bersama-sama, dan khabarnya ada di antara pemanggil-pemanggil pun yang sebelum ini telah boleh kembali berdiri. Betul. Sekurang-kurangnya walaupun belum berdiri tegak lagi dalam istilah katanya, tapi sudah mampu berdiri dan berjalan perlahan-lahan. Betul. Untuk menikmati kehidupan yang lebih baik daripada sebelum ini. Betul. Ya. Dan berapa orang yang disebut sebelum ni? Ustazah Diana yang awal tu, ya, ada beberapa pihak yang dah berjual, dah hasil untung sedikit-sedikit, yang kita terus doakan terus berjaya selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada semua pemanggil yang sudi berkongsi kisah mereka, serta semua penonton yang setia bersama kami dari awal episod sehinggalah ke hari ini. Semoga inisiatif dari pihak kami ini dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh mereka yang terjejas akibat wabak COVID-19. Saya ada satu pantun daripada saya, ya. Jangan lupa rakan curhat, ada banyak rumah ngaji. Terus kuat bina semangat agar jiwa terus bersemi. Baik, saya mewakili seluruh kru produksi memohon maaf atas segala kekurangan dari pihak kami. Kami doakan semoga kita semua dilindungi dari wabak COVID-19 ini, dan pada yang terjejas dari segi kewangan dan emosi, semoga diberikan kekuatan dan jalan keluar, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun. Talian jiwa melerai kebuntuan, dalam kesedihan ada harapan. Salah dan silap harap maafkan. Insya-Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.